Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazilah Mustafa. Berikut paparan utama 16 Rabiul Akhir 21 November. Juga Sulaiman Muhammad Ali janji tidak hampakan rakyat. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berjanji akan memikul tanggungjawab seikhlas hati untuk memimpin negeri Melaka. Katanya mandat yang diberikan rakyat Melaka sama sekali tidak akan dihampakan dalam menggalas amanat dan memasyurkan Melaka ke satu tahap yang lebih tinggi. Sungguhnya kepada seluruh rakyat negeri Melaka, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya bagi memimpin bumi Melaka yang bertuah ini. Saya tidak sama sekali akan menghampakan harapan rakyat negeri ini dan seterusnya berjanji akan memikul tanggungjawab yang diberikan dengan seikhlas hati. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan terima kasih kepada seluruh jentera pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka yang mengurus dan mentadbir Negeri Melaka sejurus pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Angkat Sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 selepas Barisan Nasional BN berjaya membentuk kerajaan negeri pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam di pejabat Yang di-Pertua Negeri Melaka di Dewan Seri Utama kira-kira jam 12.58 tengah malam Sabtu. Turut hadir menyaksikan acara angkat sumpah itu, Perdana Menteri merangkap Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dan Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Sulaiman, 55 yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu sebelum ini dinamakan sebagai calon Ketua Menteri Melaka jika BN menang pada PRN Melaka. Ini merupakan kali kedua Sulaiman dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka selepas pertama kali dilantik ke jawatan tersebut pada tahun lalu. Polis sedang mengesan pengiring atau marshal konvoi motosikal berkuasa tinggi yang bertindak memberhentikan kenderaan awam di persimpangan lampu isyarat Sua Betong, Port Dickson. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintenden Aidisha Muhammad berkata berdasarkan video yang tular, marshal terbabit dilihat menghalang kenderaan awam bagi memberi laluan kepada sekumpulan penunggang motosikal berkuasa tinggi untuk melepasi lampu isyarat berkenaan. Diri serta pengguna jalan raya yang lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Seramai 1,440 orang dijangka akan menggunakan laluan perjalanan vaksin VTL darat pada minggu pertama pelaksanaannya. Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad berkata jumlah itu dijangka akan meningkat kepada 2,500 orang pada minggu kedua dan 5,000 pada minggu ketiga. Tambah Datuk Hasni, kerajaan negeri telah bersedia dengan segala prosedur operasi standard SOP berkaitan bagi memastikan pengoperasian laluan berkenaan lancar. Namun, keputusan sama ada laluan itu menggunakan pengangkutan awam atau persendirian masih belum dimuktamadkan. Pada waktu ini, kerajaan negeri bersama-sama dengan KKM sedang menyediakan, saya boleh katakan sedang memantapkan. Kita dah sediakan lama, kita dah cadang lama. Memantapkan SOP berkenaan VTL LAN. Terutama sekali melibatkan prosedur operasi saringan kepada pengembara yang ingin keluar dan masuk sempadan. Kedua-dua belah negara. Prosedur ini juga akan memastikan kapasiti saringan dapat menampung jumlah pengembara di bawah VTL LAN ini. Beliau berkata demikian ketika persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar, Johor hari ini. Kerajaan Johor turut mempertimbangkan cadangan menggunakan kit ujian segera Spectrum Instant Test terhadap pengguna laluan VTL darat. Menurut Hasni, kit ujian yang berteknologi tinggi itu akan memudahkan urusan saringan COVID-19 selain memberikan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Kerajaan sebelum ini mengumumkan pembukaan VTL udara dan darat antara Malaysia Singapura secara serentak pada 29 November. Melalui laluan itu, individu lengkap vaksin boleh berulang-alik antara Malaysia dan Singapura tanpa perlu menjalani kuarantin. Pun begitu, VTL darat hanya merangkumi pemegang pas jangka panjang bagi mereka yang bekerja di Singapura dan juga bekerja di Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) memberi kebenaran kepada beberapa institusi seperti agensi kerajaan, swasta, persendirian dan koperasi untuk mengusahakan tanah wakaf di negeri itu untuk manfaat umum. Exco Hal Agama Islam Tosren Javanti berkata tanah wakaf akan dikategorikan dan dibangunkan mengikut 5 jenis hujah iaitu masjid, surau, sekolah agama, kubur dan kebajikan am. Menurutnya, MAIJ telah pun melantik Perbadanan Islam Johor PIJ, Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM sebagai nazir khas dalam membantu menguruskan hartanah wakaf dan membangunkan tanah yang berpotensi. Bagi pewakaf yang mewakafkan bangunan atau rumah kediaman mereka, majlis juga telah menyewakan persemi kediaman tersebut kepada masyarakat awam dengan kadar sewa yang telah disetujukan oleh pihak majlis. Hasil sewaan yang diperoleh akan dikembalikan juga untuk tujuan pembangunan mengikut hujah wakaf yang telah ditetapkan. Tosren yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar hari ini. Dalam pada itu, MAIJ dengan kerjasama PIJ bakal membangunkan sebuah hospital pakar dan pusat kebajikan bagi memberikan kemudahan prasarana kesihatan selain meningkatkan taraf hidup penduduk Johor. MAIJ juga mendapat kerjasama Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ dalam usaha membina sebuah sekolah agama di seluruh Johor. Kerjasama itu bertujuan menampung keperluan dan kelengkapan pelajar yang semakin meningkat setiap tahun. Agensi-agensi hal ehwal Islam terus agresif turun padang membantu masyarakat yang memerlukan. Sepanjang tempoh 1 November hingga 16 November 2021, RM5,519,905.25 telah dibelanjakan kepada kelompok sasar menerusi musaadah COVID-19 di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Perkara tersebut dikongsikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad menerusi hantaran di Facebooknya. Berdasarkan gambar yang dikongsi sepanjang 1 November hingga 16 November 2021, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyumbangkan RM3,347,200 yang memanfaatkan 53,400 penerima, manakala Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyumbang RM104,452.80 yang memanfaatkan 1,400 penerima dan 12 institut. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerusi tabung musaadah COVID-19 JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia pula menyumbang RM1,000 yang memanfaatkan satu keluarga. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pula menyumbang RM1,149,410 dengan penerima manfaat berjumlah 127,234 orang. Sejumlah RM917,842.45 disumbangkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM memanfaatkan 53,800 penerima. Manakala nilai sumbangan Ar-Rahnu Business dan Ar-Rahnu Care di bawah YAPIM pula bernilai RM4,004,636 memanfaatkan 615 penerima terdiri daripada usahawan asnaf dan yang ditimpa musibah. Sejumlah RM1.5 bilion peruntukan kerajaan dalam bajet 2022 untuk pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri akan digunakan secara berhemah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, selain pemerkasaan institusi pendidikan Islam, peruntukan itu akan turut diguna untuk menegakkan syiar Islam serta program pemulihan untuk mereka terlibat aktiviti yang dilarang agama.
Beliau menjelaskan peruntukan yang meningkat berbanding 1.4 bilion ringgit pada 2021 tidak hanya melibatkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, sebaliknya akan turut disalurkan kepada agensi agama berkaitan serta membayar gaji dan emolumen pendidik, guru kafa, imam, bilal siak dan noja di seluruh negara. Jadi sebab itu untuk menjaga Islam sebagai agama persekutuan ini yang merupakan tiang seri kepada kewujudan perlembagaan negara kita, perlu kepada peruntukan yang mampan, peruntukan yang dibelanjakan secara berhemah, dan kita akan laksanakan pelbagai perkara melalui peruntukan ini, termasuklah untuk menyebarkan agama, juga mengawal selia bagaimana agama ini supaya tidak disebarkan yang mengarut-mengarut, pemantauannya, kita berkolaborasi dengan SKMM dan sebagainya. Kita juga ada program untuk memulihkan mereka yang terjebak dengan pelakuan songsang, LGBT dan sebagainya. Semuanya ini melibatkan peruntukan, termasuklah sudut penguatkuasaan. Penguatkuasaan kepada undang-undang syariah yang sedia ada. Datuk Ahmad Marzuq ditemui selepas menjadi tetamu khas dalam program analisis di TV Al-Hijrah. Seramai 560 pegawai dan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dijangkiti COVID-19 sejak pandemik bermula dengan 531 kes adalah jangkitan tahun ini dan 29 kes tahun lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Aminur Rahim Muhammad berkata lebih 50% adalah jangkitan ketika bekerja termasuk kontak rapat dengan pelanggan di kaunter dan ketika bertugas termasuk dalam operasi penguatkuasaan, manakala selebihnya adalah jangkitan dari luar. Jelasnya lagi, sehingga kini 4 kematian direkodkan dalam kalangan pegawai dan anggota termasuk 3 yang mendapat jangkitan di tempat kerja melibatkan pejabat JPJ di Sarawak, Perak dan Johor. Dalam pada itu, beliau berkata lebih 99% daripada 8,700 pegawai dan anggota JPJ seluruh negara sudah lengkap divaksinasi. Hanya 73 orang sahaja yang menolak untuk divaksin, namun hasil motivasi yang diberikan sudah ada perkembangan positif apabila sebahagian daripada mereka sudah menerima 1 dos vaksin. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan sumbangan menerusi Badan Khairat Kematian JPJ Malaysia BAKA berjumlah RM10,000 kepada waris Siti Saraf Ismail 25 tahun, kaki tangan JPJ yang meninggal dunia akibat pendarahan di dalam otak sehari selepas berkahwin. Sumbangan itu disampaikan kepada ibu mangsa Mek Limoh Ismail 64 tahun dan suami Muhammad Amirul Akmal Aziz 25 tahun di Kampung Banggu, Kota Baru hari ini. Kisah sedih Muhammad Amirul dan isterinya sebelum ini mendapat perhatian ramai dengan rata-rata menitipkan doa kepada Siti Saraf dan kata-kata semangat kepada suaminya. Selepas ini harga naik, KPDN HEP siasat punca. Alhamdulillah bertemu kembali. Harga jualan telur ayam ketika ini meningkat sehingga 40% dan semestinya peningkatan itu memberi kesan kepada pengguna. Tinjauan wartawan berita Al-Hijrah Abdul Rahman Kunyu mendapati kenaikan harga itu berlaku bagi semua jenis grade sama ada yang dijual di pasar, kedai runcit maupun pasaraya. Ikuti laporan yang disediakan. Bagi pengguna, kenaikan harga telur memberi impak kerana ia merupakan barang keperluan yang perlu sentiasa ada di rumah. Pengguna mengharapkan ada tindakan dari pihak yang bertanggungjawab agar barangan ini sentiasa terkawal. Pada kami yang rakyat mahal ni, walaupun naik RM1, bila kita beli harga tu, barang tu setiap minggu, 2 minggu sekali, memang kita perlukan, memang kita rasa benda tu naik terasa. So memang patut diambil tindakan lah. Kenaikan telur ni kita amat terasa, amat rasa macam perit jugalah rasanya. Diharap orang kata pihak-pihak yang tertentu tu ambillah tindakan, orang kata ambil tahu hal-hal rakyat ni. Bagi penjual pula, mereka mengakui harga jualan telur ayam kini kian melambung tinggi. Namun, kata penjual, harga tersebut telah ditetapkan oleh pembekal. Sekarang harga telur ni diikut pada supplier kan. Kalau harga supplier turun, kita punya akan turun harga lah. Kalau supplier naik harga, kita akan naik harga sikit lah. Kita ikut price market lah. Baru naik je. Hari tu dia murah sikit.
Ikut pada market price. Tambahnya, harga jualan telur ayam berkemungkinan meningkat ekoran beberapa faktor, antaranya harga makanan dedak untuk ayam yang meningkat. Hal itu dilihat mempengaruhi harga telur ayam yang kian berubah minggu demi minggu. Walaupun bekalan dan permintaan terhadap telur tidak terjejas, namun harga bagi telur berkenaan kian menaik. Pada September tahun ini, kenaikan harga telur grade A 30 biji hanya sekitar 30 sen ke 50 sen. Dan hasil tinjauan saya pada hari ini di sekitar kawasan Lembah Kelang mendapati kenaikan harga sepapan telur meningkat sehingga RM4 bagi sepapan telur grade A 30 biji. Jadi sampai bilakah fluktasi harga telur ini akan berlaku? Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rossul Wahid berkata pihaknya sedang menyiasat dan akan mengambil tindakan proaktif mengenai harga telur ayam yang dikatakan sedang melonjak naik. Siasatan tersebut katanya dijalankan bagi mengenal pasti sama ada kenaikan harga telur ayam adalah disengajakan atau disebabkan keadaan yang tidak dapat dielakkan. Ujar Datuk Rossul, terdapat kemungkinan kenaikan tersebut disebabkan oleh kekurangan bekalan, terdapat masalah pengangkutan dan juga harga makanan ayam yang naik. Kementeriannya juga akan memantau sama ada pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2021 pada 1 hingga 7 November lepas turut membuatkan para peniaga sengaja menaikkan harga telur ayam. Jadi maksudnya sama ada kenaikan tersebut adalah genuine ataupun memang peniaga nak cover sebagai berjualan semasa harga maksimal tersebut. Kerana dia tak jual mahal, kita ada sikit harga maksimal. Jadi di mereka bertahan sehingga kita habis harga maksimal, mereka tu melonjakkan harga. Jadi kita nak tengok sama ada isu tersebut atau tidak. Jadi kalau ada, maka ianya dia boleh cecah di bawah atas aktif pencatutan. Tapi kalau genuine, mungkin kerana pegalan kurang, kerana masalah makanan, kerana masalah jagung, soya dan sebagainya, itu kita tengok. Dilaporkan harga telur ayam di beberapa kawasan mengalami kenaikan sehingga RM3 sepapan sejak bulan lepas. Kenaikan harga tersebut memberi kesan kepada orang ramai dan juga peniaga makanan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna membuka kertas siasatan ke atas pemilik restoran terapung di Langkawi, Kedah yang sebelum ini tular kerana menjual hidangan seekor siakap berharga RM1,196. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rossul Wahid berkata ia berikutan peniaga restoran tersebut gagal mengemukakan rekod penjualan dan penyelenggaraan yang wajar meskipun notis lanjutan telah diberikan sehingga 17 November. Katanya kertas siasatan tersebut dibuka di bawah Seksyen 53-A Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan seterusnya ia akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Oleh kerana notis pertama kita beri dan dia hantar balik kepada kita dan tidak lengkap, jadi kita minta dilengkapkan sehingga 17 bulan baru ni. Dan bila didapati 17 bulan baru ni pun dia tidak dapat menyediakan rekod-rekod penjualan dia, rekod proses dan sebagainya, maka ini menjadi satu kesalahan. Maknanya peniaga tersebut tidak boleh didakwa atas mencatut ataupun memberi keuntungan lebih. Tapi dia didakwa ataupun dikenakan di bawah kesalahan tidak menyimpang rekod-rekod dengan baik. Datuk Rossul berkata rentetan daripada isu tersebut, kementerian telah melancarkan ops menu bermula 6 November sehingga 31 Disember ini untuk memantau harga menu di kedai makan dan restoran seluruh negara. Berdasarkan pemeriksaan di 2,814 premis seluruh negara, sebanyak 21 kes telah direkodkan dengan jumlah kompaun keseluruhan bernilai RM6,400. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat kawasan Taman Vertigasi Rockmelon di Kampung Puradong, Manir, Kuala Terengganu siang tadi. Kira-kira 15.4 juta penduduk luar bandar dijangka akan menerima manfaat menerusi kemudahan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PEDI. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PEDI bermatlamat meningkatkan tahap sosioekonomi komuniti setempat dan memberi pendedahan kepada kemahiran digital tanpa mengira kedudukan sosial maupun geografi.
Sebanyak 873 pedi sedia ada akan dipertingkat dan dipergiatkan sebagai pusat sehenti untuk aktiviti ekonomi digital luar bandar selain menyediakan akses perkhidmatan jalur lebar kemudahan depan. Kerajaan telah menyediakan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDI di seluruh negara. Ia bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 15.4 juta orang penduduk negara ini, terutamanya golongan B40 dan masyarakat luar bandar. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap melancarkan PEDI di Dewan Orang Ramai Kampung Durian Tawar, Berpahang. Selain kemudahan infrastruktur, kerajaan yakin dengan adanya panel penasihat PEDI, rakan digital PEDI dan usahawan ikon di setiap PEDI akan menggalakkan komuniti setempat melibatkan diri dalam aktiviti dianjurkan serta mengguna pakai sepenuhnya perkhidmatan di situ. Di Bera, seramai 1,158 peserta yang telah mendaftar sebagai ahli PEDI dan menggunakan pusat ini untuk menghadiri kelas keusahawanan seperti asas fotografi dan cara pemasaran di Shopee serta Yeza. Mesir bantu bina semula Gaza. Mesir memperuntukkan dana 500 juta dolar Amerika bersamaan kira-kira 2 bilion ringgit untuk kerja-kerja pembangunan semula infrastruktur Gaza yang musnah akibat serangan Zionis. Ia sekaligus membuka peluang cerah kepada pembangunan ekonomi penduduk wilayah yang terkepung itu. Di Bet Lahia, bandar yang terletak di utara Gaza, kerja-kerja pembinaan lebuh raya pesisir pantai giat dijalankan. Kerajaan Mesir dilaporkan telah menghantar jentera pembinaan, lori serta 70 jurutera untuk kerja-kerja awal pembinaan lebuh raya berkenaan. Menurut penolong setiausaha Menteri Pembangunan Awam Gaza, Naji Sarhan, hubungan baik antara Gaza dan kerajaan Mesir ketika ini membolehkan usaha itu direalisasikan. Tambahnya, projek pembinaan semula Gaza juga akan melibatkan syarikat milik Palestin serta pekerja warga tempatan. Serangan 11 hari rejim Zionis terhadap Gaza Mei lalu telah mengakibatkan kemusnahan besar infrastruktur di Gaza. Mesir ketika itu memainkan peranan sebagai orang tengah dalam usaha mencapai gencatan senjata. Di Somalia, seorang wartawan yang juga pengkritik tegar kumpulan militan Al-Shabaab maut dalam serangan bom bunuh diri. Serangan terturut mencederakan 2 lagi mangsa. Menurut saksi, mangsa Abdi Aziz Muhammad Gulat dilihat keluar dari sebuah restoran dan memandu keretanya sebelum seorang lelaki berlari ke arah kereta berkenaan dan meletupkan dirinya. Militan Al-Shabaab mengaku mendalangi serangan itu. Abdi Aziz yang juga pengarah sebuah radio milik kerajaan terkenal dengan program temu ramahnya bersama militan Al-Shabaab yang ditahan pihak berkuasa. Kritikan kerasnya terhadap kumpulan pengganas itu dipercayai punca beliau menjadi sasaran. Somalia kekal menjadi antara negara paling berbahaya untuk wartawan. Sejak tahun 2010, 50 wartawan terbunuh di negara itu. Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Constitution of the United States of America. So it's been here at 10. Manuskrip asal Perlembagaan Amerika Syarikat dilelong pada bidaan 43 juta dolar Amerika iaitu bersamaan 180 juta ringgit. Ia adalah salah satu daripada 11 salinan asli Perlembagaan AS yang ditandatangani pada 17 September 1787 di Independence Hall, Philadelphia. Pembeda yang memenanginya tidak dapat dikenal pasti, tetapi beliau berjaya mengatasi bidaan sekumpulan pelabur mata wang kripto untuk mendapatkan dokumen berkenaan. Juga di Amerika Syarikat, latihan kecemasan dan penyelamatan bertukar menjadi operasi menyelamat sebenar. Apabila sebuah kereta tiba-tiba terhumban ke dalam sungai, seorang penyelam yang siap berpakaian suit selamat terus bertindak menyelamatkan mangsa yang terperangkap dalam kenderaan itu. Pemandu terbabit pun mengalami cedera ringan dan dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dan akhir sekali, seorang warga emas berkerusi roda membina lift sendiri menggunakan kuasa tenaga solar. Ia bagi memudahkannya keluar dan masuk dari tingkat 3 apartmen yang didudukinya. Alexander Yudin terpaksa berkerusi roda selepas mengalami kemalangan kereta. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini bersama penyampai
Khadijah Faisal. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.